Bismillahirrahmanirrahim. Bab taghlidhi tahrimir riba. Bab pada menyatakan sekeras-kerasnya mengharamkan riba. Bukan saja haram, bahkan diharamkan dengan sekeras-kerasnya. Qala Allah Ta'ala: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية. Maksudnya firman Allah Ta'ala, orang-orang yang memakan riba itu tidaklah mereka bangun daripada kubur mereka apabila dibangkitkan ketika berlakunya kiamat. Malaikat mereka bangun seperti orang yang dirasuk oleh syaitan, yang tidak sedar diri, yang gila. Sebabnya kerana mereka bercakap, sesungguhnya berjual beli itu seperti riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sesiapa yang datang kepadanya pengajaran daripada Allah, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang terdahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Yakni keuntungan yang dulu tu diambillah, dosa-dosa tu diampun oleh Allah Ta'ala yang dibuat pada masa jahiliah. Dan sesiapa yang kembali semula, yakni melakukan riba, mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba dengan seburuk-buruknya, dan Allah Ta'ala memberi keuntungan menjadikan riba itu dosa dan akibat yang buruk, dan Allah jadikan sedekah itu menumbuhkan pahala yang sebanyak. Sehingga firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah kamu saqi-baqi daripada riba, hingga akhir ayat. Ayat ini adalah peristiharan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di akhir surah Al-Baqarah, surah yang pertama daripada Al-Quran Al-Karim. Ayat yang menyatakan dasar ekonomi Islam, adanya dasar bertolong-menolong di antara satu sama lain dalam keadaan mendapat keuntungan. Dan Allah Ta'ala jadikan 9/10 daripada rezeki adalah perniagaan. 1/10 saja daripada pertanian, ke laut dan lain-lain. 9/10 rezeki daripada perniagaan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun demikian, perniagaan ini terdapat perkara yang sangat bahaya. Rezekinya banyak, tapi bahaya. Di antara bahayanya ialah riba, yang menjadi dosa yang sangat besar. Dinyatakan amaran yang keras di dalam ayat ini. Orang yang makan riba ini dibangkit oleh Allah daripada kubur macam orang gila,
yang dirasuk oleh syaitan. Tak sedar pakaian dia, tak sedar diri dia, tak sedar rambut dia, tak sedar apa. Itu bangkit dia. Kerana dia hidup di atas dunia, tak sedar ke diri juga. Dia ke diri dia saja dia. Tak ke orang lain. Untuk keuntungan dia saja. Islam membenarkan mencari keuntungan. Tetapi jangan menindas orang. Jangan menipu orang. Riba ni bukan menipu, menindas. Menipu pun haram. Riba ni lebih pada menipu lagi. Ini menindas, nampak terang-terang. Mengambil keuntungan daripada orang-orang yang susah. Mengambil keuntungan daripada orang-orang yang berhajat. Di antaranya ialah yang berlaku dalam dunia hari ini, memberi pinjaman kemudian dibayar dengan cara faedah. Dia panggil faedah, padahal tak ada faedah pun. Beri nama faedah pun tak. Dengan lebihan yang ditetapkan. Setahun berapa peratus daripada pinjaman dia. Ataupun sebulan berapa peratus daripada pinjaman dia. Ini riba. Riba al-fadl. Riba nasa'. Iaitulah riba yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini riba nasa'. Riba yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ataupun jual barang dalam satu akad, dalam akad yang sama. Barang ni kalau bayar selalu 10,000. Kalau bayar lambat 15,000 ataupun 20,000. Ini dalam satu akad. Ini dinamakan riba. Tidak boleh. Riba nasa'. Sekiranya orang mari dekat dia, dia nak bayar selalu, dia beri 10,000. Lepas tu orang tu mari dekat dia, kata nak bayar lambat lagi, kena bayar lebih sikit. Dia letak sampai 15,000. Ini tidak apa. Kerana masa ada perhitungan ekonomi dia. Jangan sebut dalam satu akad. Sebut satu akad tidak boleh. Ini menunjukkan perangai uduh kita. Nak ambil kesempatan berkesusahan orang. Islam membenarkan kegiatan ekonomi. Ini riba nasa' yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Memberi pinjaman, membuat jualan, menetapkan qadar yang tertentu mengikut masa yang tertentu. Ini riba nasa' yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ada orang kata bank hari ini tak ada akad. Dalam kitab fiqh Masak Embedering, kitab ni mengatakan saja aku beri pinjam kamu setahun, bayar sekian-sekian. Bank ni kita tak kata apa, orang pakai tanyih dengan saing dia. Tanyih dengan saing macam akad lah juga. Zaman dulu tak ada bank. Zaman kitab kuning itu bank tak ada lagi. Maka orang karang kitab pada masa itu dia tak timbul masalah bank ni. Masalah tu tak ada masa itu. Kaedahnya sama, mafhumnya sama. Ini kena faham. Inilah dia. Kita kena mengaji hukum Islam ni, nak menterjemahkan Islam sepanjang masa. Sepanjang masa. Macam ada orang kata pilihan raya haram. Pilihan raya tak ada zaman Nabi. Pergi Mekah pakai pasport. Pasport tak ada zaman Nabi. Buat pasport haram ke? Buat pasport haram ke tak? Siapa tahu buat pasport? Pergi Mekah tengok. Tak ada pasport, pergi bodoh itu pergi ke Mekah naik kapal terbang, pasport tak ada. Boleh masuk tak tengok. Kita pergi tengok. Ini kita kena faham, ini perubahan masa dalam pengurusan dan pentadbiran. Yang kita kena sedar. Kita kena mengaji siasat syariah, kena mengaji tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' ni adalah tarikh hukum-hukum syarak. Di sana perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama al-mazhab kerana negeri lain-lain. Negeri lain-lain. Perbezaan mazhab ini kerana beza negeri dan beza masyarakat. Dalam perkara yang tidak ada nas ataupun nak menafsirkan nas yang umum. Ini kita kena faham. Jadi riba ini tidak ada khilaf di kalangan ulama Islam. Hari ini padri Kristian berkata haram. Ikut Islam juga.
ikut Islam. Riba ni ialah kerja orang Yahudi. Orang Yahudi memang suka. Sebut dalam kitab dia, riba dengan orang Yahudi haram. Riba ni orang Yahudi halal. Ini perangai Yahudi. Jelas. Ini perangai Yahudi. Kita kena sedar. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Kerana riba mengambil kesempatan daripada orang yang susah. Orang yang susah dia tidak pinjam, dia tidak beli malaikat dalam keadaan yang terdesak. Maka kita tolong dia dapat pahala. Keuntungan pun boleh, pahala pun boleh. Dua. Untung duit pun boleh, untung pahala pun boleh. Kalau kita tidak riba, kita tidak menindas. Pahalanya sangat besar. Disebut dalam hadis at-tajirul amin ma'as siddiqin. Peniaga yang amanah bersama dengan siddiqin. Siddiqin ialah termasuk dalam alladina an'amta alaihim. Orang yang telah beri nikmat ke atas mereka. An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mengatasi syuhada. Tetapi payah. Benda ini payah. Oleh kerana payah ni lah fadilah dia lebih. Payah. Sedikit orang yang syukur, banyak orang yang sabar. Orang yang sabar banyak, orang yang syukur sikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit saja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Disebut dalam Quran. Islam mengharamkan penindasan, membenarkan keuntungan. Ini Islam. Komunis pula mengharamkan riba. Riba haram. Nak untung sebanyak-banyaknya dikerak. Ini komunis. Komunis ni dia tolak agama, tak ada agama. Dia tengok riba ni menindak, jarang riba. Tapi perhitungan dia tak ada dosa pahala. Jangan pula kata komunis sama dengan Islam. Komunis tak sama dengan Islam. Islam membenarkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Komunis tidak boleh menguntung sebanyak-banyaknya. Dia kerak orang kaya, tak benar. Kerajaan rapat. Nak memiliki industri yang besar, kilang yang besar, syarikat yang besar, tak boleh. Mesti kerajaan yang menguasai dia. Ini tak boleh. Dosa pahala tak ada. Kapitalis pula, dosa pahala ni bak semayang je. Bak semayang, bak puasa, bak zakat, bak sedekah. Bak haji, itu dosa umrah. Itulah yang berlakunya. Makan riba, buat maksiat, menega tipu orang, lepas tu buat umrah hajat. Itu tak. Buat umrah hajat, tapi tipu orang. Pasal apa? Nipu ni bak berniaga. Umrah ni bak agama. Agama dengan negara tak campur. Ini dah politik dengan agama tak campur. Meretah dengan zalim, dengan jahat, dengan tipu orang, pergi buat umrah. Buat umrah pula. Buat haji pula. Buat haji, buat umrah, juru dah tu. Juru dah. Juru apa dia meretah macam mana? Apa dia buat? Kapitalis memisahkan agama dengan urusan dunia. Yang kita kena faham. Islam semua berkait dengan agama belaka. Ini dia Islam. Termasuklah dalam bidang ekonomi. Mana-mana kegiatan yang menyebabkan mengambil hak orang secara batil diharamkan oleh Islam. Di antaranya riba secara nasak mengikut masa yang ditetapkan. Bahkan jumhur ulama mengharamkan pinjam beras bayar beras, pinjam gandum bayar gandum, pinjam garam bayar garam, pinjam daging bayar dengan daging juga. Ini diharamkan oleh Islam kerana takut ada berlebih kurang dalam pembayaran itu. Memang kita tak boleh nak bilang butir beras tu berapa butir, tak boleh. Siapa begitu? Ulama empat mazhab mengharamkan, kecuali kau dhaif. Kerana Nabi sebut gandum dengan gandum, Nabi sebut tu saja. Beras Nabi tak sebut. Beras tak ada di Madinah. Ini mazhab zahiri. Kita tak boleh pakai mazhab ni kerana pandangan dia speed. Oleh kerana beras tak ada Madinah, Nabi tak sebutlah beras. Nabi tak sebutlah beras, tak sebutlah ikan, tak sebutlah
Kerana Madinah ni atas darat, jauh daripada laut. Begitulah kita qiyas dalam perkara yang lain. Jadi ribal fadl diharamkan juga oleh Islam. Kecuali benda yang berlainan, mah bayar perak, itu tidak apa. Tak menjadi salah. Beras bayar dengan jagung, mengikut nilaian harga dia, itu tidak menjadi salah. Jual barang, ini barang yang bersamaan, ini termasuk dalam ribal fadl. Walaupun tidak diharamkan oleh walaupun jumhur ulama mengharamkan, ada kaum yang kata tak apa, kaum yang kata tak apa ni jangan pakai, ni kaum yang dhaif, kaum yang lemah. Kerana dia ambil hadis Nabi kata tak boleh jual gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak, beras tak sebut. Beras tak ada, tebu pun tak ada. Jadi kita kena ambil qiyas. Hukum qiyas ni ada dalam kaedah mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengannya. Dan Allah Ta'ala mengisytiharkan perang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Sambung ayat dia, fa illam taf'alu fa'danu biharbin min Allah wa rasulih. Jika sekiranya kamu degil juga, maka Allah mengisytiharkan perang ke atas kamu. Kalau kamu riba juga, Allah mengisytiharkan perang ke atas kamu. Kita tengok, jangan angkat orang kaya besar, kuasa-kuasa besar dunia pun, dia kaya dengan riba sebetul je. Sebetul je dia kaya dengan riba, patut dung jatuh. Hari ini berlaku kemelesetan ekonomi yang melanda seluruh dunia, termasuklah kuasa besar dunia. Puncanya ialah kerana riba. Pasal apa? Kuasa besar dunia, dia berperang. Amerika berperang di Iraq dulu, berperang di Vietnam. Berperang untuk belanja. Perang ni sampai bilion. Bilion ni ribu juta. Bilion ni ribu juta. Bilion ni bukan 1000. Kapal ni 1000 terbang tu bilion. Bilion ni ribu juta. Bilion. Belanja untuk perang Vietnam sampai bilion. Kemudian dia pinjam dengan bank. Bank besar. Pinjam. Kerajaan pinjam daripada bank. Pinjam dengan riba. Bank ni yakin, percaya oleh kerana dia kerajaan, mestilah dia bayar. Kerajaan ni ada kemampuan, dia akan bayar. Untung, ribanya boleh menguntung, kerajaan ni mesti bayar. Apa yang berlaku? Perang tu berlaku hutang, tak habis tak boleh nak bayar hutang. Tak boleh nak bayar hutang. Lepas tu perang pula di Afghanistan, perang pula di Iraq, perang pula. Bank beri pinjam, akhirnya dengan bank-bank nak hapus. Ini dia. Kerajaan tak boleh nak bayar, faedah dia. Apa lagi nak bayar tu? Dia lubang jadi korupsi. Ini negara. Kalau negara macam tu, apa lagi orang? Orang pun sama juga. Oleh kerana itulah pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah SWT menunjukkan kepada Nabi SAW seorang yang berenang dalam darah, yang dilontar batu ke dalam mulutnya. Berenang dalam darah, kemudian ada orang pegang batu dalam mulutnya, duduk nganga mulut, makan batu. Berenang dalam darah, makan batu pula, kobra. Nabi tanya, apa ni wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dia bandingan orang yang memakan riba. Dahsyatnya kedudukan dia. Berenang dalam darah, menenggelamkan diri dia sendiri. Ini musibah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-ahaditsu fakathiratun fi as-sahih mashhuratun minha hadithu Abi Hurairah as-sabiq fil bab qablah. Adapun hadis-hadisnya banyak di kalangan hadis-hadis yang sahih lagi masyhur. Sebahagiannya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disebut dalam bab yang terdahulu, disebut dalam bab belum pada ni. Di sini disebut satu hadis saja. Hadis yang pertama, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu, rawahu Muslim, zada at-Tirmidzi wa ghairuhu wa shahidaihi wa katibahu. Dan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, hadis riwayat Muslim.
Tirmizi dan lain menambah yang menjadi saksi, 2 yang menjadi saksi dan yang menulis. Hadis ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Orang yang memberi makan riba. Orang yang beri hutang, orang yang berhutang, dua-dua kena belaka. Dilaknat oleh Nabi. Termasuklah yang menjadi saksi pinjaman. Termasuklah yang menjadi keranin, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya riba itu. Teruknya riba itu. Bagaimana teruknya riba ni. Namun demikian, kadang-kadang kita menghadapi suasana yang darurat, yang tidak boleh mengelak. Contohnya, di sinilah kita kena sedar wajib kifayah orang Islam melakukan apa-apa pekerjaan. Wajib kifayah. Kelauk ni bukan saja cari rezeki, fardu kifayah. Cocok tanam, fardu kifayah. Berniaga, fardu kifayah. Buka kilang gandum, fardu kifayah. Buka kilang kain, fardu kifayah. Syarikat penerbangan, fardu kifayah. Oh, ingatkan maya-maya je fardu kifayah. Maya-maya fardu kifayah juga. Hak kita duk faham, maya-maya je fardu kifayah. Hari ini kita kena sedar, oleh kerana kita tidak menunaikan fardu kifayah ni, kita pergi Mekah pada bunga riba juga. Bunga riba tu ada. Pakai kain, pakai piah, pakai serbang. Serbang ni hak pakai ni dari mana? Negeri Cina. Negeri Cina, orang Arab malah dah buat serbang beli negeri Cina. Kilang di Cina pula tu, kilang besar-besar. Cina sudah menuju ke arah ekonomi bebas hari ini. Kilang dia buat pinjaman riba. Kita pergi ke Mekah, naik kapal terbang. Kilang mesti ada riba. Kapal terbang ada insurans, ada riba. Naik kereta ada riba. Kena bunga-bunga riba ni. Macam mana? Dah nak telanjang? Tak boleh telanjang, jangan telanjang. Orang tasawuf kata kena telanjang lah, tak boleh, kena bersih. Ini kena mengaji ekonomi, kena mengaji. Ulama-ulama mazhab ni semua tasawuf belaka. Nabi pun tasawuf juga. Tasawuf, fiqh kena mengaji belaka, jangan mengaji sia saja. Kena faham semua. Umar bin Aziz merintah negara, seorang yang zuhud, yang kuat berpegang dengan agama, yang berzikir, yang ingat pada Allah Ta'ala. Ini kena faham. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, orang yang penting, yang diajar oleh Nabi SAW, yang lebih daripada segala ulama, yang kita kena faham, puncanya ada debu riba kerana kita tidak menunaikan fardu kifayah. Di sinilah wajib kita menegakkan pemerintahan yang bersih, yang membenarkan rakyat buka kilang, yang membuka bank, buka ni ke arah Islam. Bank Islam dibuka, dalam masa yang sama yang tak Islam ni hendaklah dihapuskan sedikit demi sedikit. Jangan sama naik tak jadi. Hak Islam pun naik, hak tak Islam pun naik juga, itu tak jadi. Kerana Tuhan kata amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang baik disuruh, yang mungkar dicegah, sepasang. Kalau yang baik disuruh, yang mungkar tak dicegah, macam pakai kasut sebelah, itu tak boleh. Pakai kasut sebelah. Kasut sebelah ni orang apa tak betul. Orang tak betul dah. Yang baik pun buat, yang mungkar apa buat. Pakai kasut sebelah, itu tak boleh. Dia kena sepasang amar makruf dan nahi mungkar. Ini kita kena usahakan. Dalam suasana yang ada hari ini, kita berusahalah sedaya upaya. Perkara yang boleh kita elok, kita kena elok. Tak boleh elok, Allah Ta'ala, kita harap Allah mengampunkan kita. Ke Mekah pergi, amal kebajikan buat, kereta naik, motosikal naik, kerja. Jangan tak kerja, kerajaan, kerja pejabat, kerja bank pun kerja juga. Yang bank ada kaunter Islam. Pilih yang bahagian Islam ni. Pilih yang bahagian menolong orang. Jangan pilih yang bahagian riba tu. Dia ada bahagian-bahagian pada hari ini. Yang riba, kita pulaukan yang riba ni biar mampu itu. Jadi cari ada pegawai riba ni. Pilih yang baik-baik. Inilah
Dengan sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran, ada kisah dalam Quran. Ada surah Suratul Mu'min. Suratul Mu'min surah Ghafir. Setengah Quran disebut surah Ghafir. Setengahnya surah Mu'min, surah yang sama. Menceritakan bagaimana seorang di kalangan pembesar Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kerja dengan Nabi Musa. Kerja dengan Nabi Musa. Dia beriman dengan Nabi Musa. Kerja dengan Fir'aun. Jadi menteri Fir'aun. Macam mana kerja dengan Fir'aun ni? Haram Fir'aun ni. Dia beriman dengan Nabi Musa. Masa itu tidak ada pemerintahan. Tidak ada negara yang mendolakkan syariat. Dia beriman dengan Nabi Musa. Bekerja dengan Fir'aun. Ini Quran menyebut. Kita kena baca ni semua kisah-kisah dalam Quran. Suratul Ukhdud. Surah Ukhdud mengisahkan bagaimana seorang pemuda yang diberi beasiswa oleh kerajaan. Kerajaan beri belanja, beri beasiswa, suruh mengaji ilmu sahih. Ilmu sahih ni ilmu yang diiktiraf pada masa itu. Ada seorang ahli sahih, negeri itu berbangga dengan ahli sahih, raja berbangga dengan ahli sahih. Ahli sahih itu dah tua dah. Kata ahli sahih itu, tuanku carilah seorang muda yang bijak. Saya nak turun ilmu. Maka raja pun pilih seorang pemuda yang bijak di seluruh kampung. Mengaji dengan ahli sahih ni. Sudah tentulah dia mengaji dengan pertolongan kerajaan, bantuan kerajaan. Dalam masa yang sama, dia beriman kepada Allah dan mengaji dengan rahib. Ini cerita. Cerita di zaman tidak ada kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah. Apa tujuan Tuhan buat cerita ni? Quran ialah hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah cara kita mendalami kehidupan kita. Orang tanya Syekh Muhammad Abduh. Syekh Abduh ni Syekh Azhar dalam tahun 1900, di awal abad yang ke-20. Seorang daripada India disebut dalam tafsir Al-Manar, karangan Syekh Rasid Ridha, murid pada Muhammad Abduh. Orang tanya Syekh Muhammad Abduh, orang yang tanya itu daripada India. Masa itu India ditakluk oleh British. Orang ini tanya kepada Syekh Muhammad Abduh, saya dalam bidang undang-undang, boleh ke tidak saya jadi hakim? Saya jadi peguam, jadi lawyer di bawah kerajaan yang ditakluk oleh British. Macam mana nak buat? Syekh Muhammad Abduh kata, boleh kerja dengan syarat. Kerja jadi hakim di bawah kerajaan yang bukan Islam. Lepas tu bila mari orang kena hukum, orang dia didakwa, kalau mu ada jalan bebas dia. Tajak jalan nak bebas dia, pilih hukum yang paling ringan sekali. Pilih hukum yang paling ringan. Peguam tujuannya nak bela. Orang tanya Ibn Taymiyah masa Tatar ditakluk oleh, masa Baghdad ditakluk oleh Tatar, Ibn Taymiyah jawab sama. Kerana dalam Islam ada kaedah irtikabu akhaffid dararain. Kita kena buat mudarat yang paling ringan. Dia mudarat banyak, 1, 2, 3, mana ringan sekali, dia pilih paling ringan. Bila kaum Tatar masuk di Iraq, mereka mabuk arak, minum arak, bunuh orang, minum arak, bunuh orang, minum arak. Kaum Tatar dia minum arak, kata-kata jalan. Orang muda berjumpa Ibn Taymiyah, bagaimana Syekh ketiga kata ni, buat Tatar minum arak ni. Dan kamu tahu dah, kalau dia minum arak, dia bunuh orang. Kalau dia mabuk, dia minum orang, bunuh orang. Mana besar dia kelebihan, ada bahaya bunuh orang dengan bahaya mabuk. Besar bahaya bunuh orang dengan biar dia mabuk, elok dia mabuk. Ini dia. Ini kaedah syarak yang kita kena faham. Ini dikenali dengan fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan. Keutamaan nak melaksanakan hukum mana dulu hukum. Bila mereka bukan serta mereka nak serta lalu. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan adil, sehingga dikenali dengan khalifah Rashidin yang kelima. Dia bukan sahabat Nabi, dia adil. Bila Khalifah Aziz menjadi khalifah, dia menjadi pemimpin negara. Lalu anak dia pergi, ayah pasal apa dak harang ni.
dak haram ni. Banyak dah benda yang diharamnya lepas diharam. Nak suruh haram apa habis itu betul. Kata Umar wahai anak, dia kata ke anak dia, wahai anak, Tuhan turunkan ayat-ayat yang mengharamkan arak tidak sekaligus. Mula-mula beritahu arak ni mudarat. Lepas tu bila mabuk jangan lagi semayang. Lepas tu barulah Allah Ta'ala haramkan arak semuanya. Itu Allah Ta'ala mengatur cara ketika mengharamkan arak di zaman Nabi SAW. Dalam bab arak ni tak bolehlah pakai ni. Sekarang ni kita kena fahamlah, itu cara Tuhan menurunkan syariat dia. Dalam melaksanakan syariat dalam pemerintahan begitulah, tetapi kena ada asas dia. Kalau asas daripada awal tak mahu laksanakan Islam, tu kita tolak daripada awal lagi. Dia kena ada matlamat untuk melaksanakan syariat Allah. Itu kena ada. Ini penting. Bagaimana melaksanakan, tengok dia keutamaan satu demi satu. Itulah suasana yang kita hadapi hari ini dalam masalah riba. Kita buat apa yang mampu kita buat, yang tak mampu kita memohon pertolongan Allah dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.